Kish, ada berita sedih daripada rantau kita, tepatnya di negara jiran kita, iaitu Indonesia. Satu acara yang membangkitkan kegairahan aku kerana aku tahu ini adalah paling dekat acara peringkat dunia bola sepak yang boleh aku ada kemungkinan untuk turut serta, tengok depan mata ataupun apa. Yang dah berbulan-bulan kita sendiri berburak betapa kita excited untuk melihat kejadian ini berlangsung di tanah rantau kita ini. Akhirnya lenyap begitu saja, Kish. Penganjuran Piala Dunia bawah 20 tahun. Yang aku setiap kali aku ingat pasal benda ni dan aku kenang kembali aku rasa macam sayang. Ini adalah satu kesempatan untuk menaikkan bola sepak rantau kita, walaupun bukan negara kita yang main negara mereka yang akan main, yang akan menganjurkan. Ada satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita persembahkan kepada dunia. Kita bukan sahaja partisipan dalam dunia bola sepak ini, tetapi kita boleh menganjurkan Piala Dunia yang berkualiti. Dan mungkin saja pasukan Indonesia bawah 20 tahun boleh mempamerkan satu permainan bola sepak yang luar biasa di bawah Shin Tae-yong dan seterusnya layak ataupun apa. Ini adalah kesempatan ini yang diangan-angankan ini tadi musnah selepas FIFA mengumumkan bahawa mereka menarik kembali mandat yang diberikan kepada Indonesia untuk menganjurkan Piala Dunia. Atas sebab yang aku rasa lagi bodoh kalau kita telusuri sebab dia, Kish. Jadi boleh aku bagi intro sikit pasal apa? Jadi 2 minggu lepas ada kontroversi yang mengatakan bahawa Indonesia mungkin tidak menerima kedatangan pasukan Israel ke Piala Dunia bawah 20 tahun, sedangkan pasukan Israel sudah pun layak sebagai salah satu pasukan daripada Eropah untuk bertanding sebagai salah satu daripada 24 pasukan yang layak. Jadi ada dua politikus di Indonesia yang sampai hari ini pun masih lagi ditekan dan dicaci dengan keras oleh peminat-peminat bola sepak Indonesia. Dan tak boleh salahkan peminat juga, Kish, kerana mereka pun berharap juga seperti kita kan. Yang salah satunya yang paling besar aku rasa salah seorang dia adalah wali kota ataupun gubernur Bali, tetapi yang paling teruk kena adalah Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo adalah gubernur Jawa Tengah yang disebut-sebut sebagai salah seorang calon yang akan run for presidency pada tahun 2024 lagi melalui parti beliau, iaitu PDIP, Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan, kalau tak silap aku, PDIP. Bolak-balik bila aku telusuri, rupanya ini adalah arahan parti untuk mengeluarkan satu kenyataan bahawa mereka dia sebagai gubernur Jawa Tengah tidak menerima kemasukan Israel ke sana. Kesan daripada keputusan yang sangat politis memberi satu impak yang sangat negatif kepada keseluruhan outlook bola sepak Indonesia, Kish. Ini yang sangat kita sayangkan, Kish. Macam mana tengok perkara ni, Kish? Indonesia adalah sebuah negara yang scene bola sepak dia adalah scene yang aku paling sayang. Ya, betul. Dalam semua negara yang aku pernah pergi menonton bola sepak, kepuasan terbesar yang pernah aku dapat menonton bola sepak adalah di Indonesia. Menonton aksi timnas, menonton aksi Persija, menonton pasukan-pasukan lain. Kepuasan maksimum yang pernah aku dapat sebagai seorang peminat bola sepak adalah di Indonesia. And that's why kita turut sangat berduka dengan tragedi di Stadium Kanjuruhan beberapa bulan lepas. Yang mana kita merasakan ini adalah satu insiden yang akan merobek reputasi bola sepak Indonesia tu dengan lebih besar. Walaupun realitinya bola sepak Indonesia ada banyak lagi perkara-perkara yang positif, yang menggairahkan, yang cukup seronok untuk kita saksikan. Ini adalah lagi satu tragedi bola sepak Indonesia. Kerana ini peluang terbesar untuk bola sepak Indonesia mengingatkan seluruh dunia bahawa ia adalah sebuah sleeping giant dalam konteks bola sepak dunia.
sebuah dunia yang masih belum diterokai secara penuh dalam konteks bola sepak. Potensi misteri. Potensi misteri yang masih kita belum ketahui secara sepenuhnya. Ini peluang terbesar. Especially selepas tragedi Kanjuruhan tu, realiti bahawa FIFA masih lagi memberikan sokongan penuh betul. untuk Indonesia terus menjadi host. Gianni Infantino sendiri secara individu datang. Betul. This was the perfect opportunity untuk Indonesia bangkit semula dan menunjukkan bahawa kami adalah sebuah negara bola sepak yang bermaruah dan berkebolehan tinggi. Dan aku, biarpun rakyat Malaysia, aku sangat seronok dan berbangga untuk melihat Indonesia menjadi host. In fact, aku dengan Hang dah berapa kali borak pasal nak travel pergi Indonesia masa Piala Dunia Under 20 tu. Tapi keputusan yang berlaku ini akhirnya melihat bukan sahaja Indonesia tidak dapat menjadi host, tetapi skuad muda Indonesia juga tidak akan dapat beraksi. Okey, bila Han sebut perkara tu, kita lihat berapa ramai orang yang dirugikan dengan ni. Nombor satu adalah kota-kota, 6 kota yang terbabit, yang seharusnya terbabit tersebut. Semua orang akan datang ke sana. Jadi akan jadi satu boost dalam sektor pelancongan mereka. Itu satu. Nombor dua adalah pasukan itu sendiri yang dibentuk oleh Shin Tae-yong sejak berapa lama. Sekarang ni terpaksa tidak bermain. Terpaksa tidak bermain. Aku rasa Shin Tae-yong sendiri pun akan kecewa dengan perkara tersebut. Nombor tiga adalah kita kena ingat setiap kali Piala Dunia bawah 17 dan juga bawah 20, semua top scouts daripada satu dunia akan berkampung di situ selama sebulan dan mencari bakat-bakat terbaik daripada Piala Dunia tersebut untuk dieksport ke klub-klub terbaik di dunia. Nombor 4 adalah orang macam kita ni di neighboring countries ni, yang ini paling dekat kita boleh experience Piala Dunia walaupun hanya bawah 20, ini paling dekat Kish. Dirugikan juga. Yang kelima, scene bola sepak Indonesia tu sendiri. Sekarang ni mereka sudah ada satu coretan hitam di mata, mungkin di mata FIFA ataupun di mata apa. Bayangkan Kish, atas perkara ini Piala Dunia tak boleh dijalankan di sana. Kedepannya Olimpik ataupun penganjuran apa sekalipun, orang dah akan ada satu sentimen yang ini negara dia yang pelik kan tahu apa Faiz. Dia yang pelik is Han cakap ni keputusan yang politik kan. Benda tu sangat masuk akal. Han tahu kenapa? Sebab 3-4 bulan sebelum ini dalam sebuah kejohanan e-sports ada pasukan daripada Israel yang ada di Bali. Dan sebelum ini pelbagai jenis kejohanan sukan antarabangsa yang pernah ditempatkan di Indonesia menerima kunjungan atlet-atlet Israel. Mereka mengatakan ada undang-undang dasar yang memang tak boleh nak kata apalah kalau undang-undang dasar kan, yang mengatakan bahawa tidak boleh ada Israel ataupun apa, tidak boleh ada negara penjajah, tak silap aku, ataupun apa. Tetapi kenapa yang e-sport tu boleh lepas? Adakah kerana ini bola sepak yang boleh dipolitikkan, yang masa dia akan jadi ramai? Adakah kerana ramai semata-mata, kerana kebisingan bola sepak semata-mata benda ni dicoret? Aku rasa sayang dan lebih banyak rugi daripada untung. Just akhir kata baru-baru ni kita ada menemu bual bekas penyerang kebangsaan Malaysia V Saravanan. Dan dia sendiri mengatakan antara memori terbesar dalam hidup dia adalah beraksi dalam Piala Dunia bawah 17 tahun. Ketika Malaysia menjadi host tahun 1997. Tahun ini menjadi peluang untuk sekurang-kurangnya lebih 20 orang pemuda Indonesia untuk mendapatkan memori terhebat dalam hidup dalam kerjaya mereka, yang mungkin tak akan datang sekali lagi pun. Dan malangnya, atas faktor politik, 20 orang pemuda Indonesia ini dirompak daripada menerima mungkin detik terhebat dalam perjalanan kerjaya masing-masing. Itu je. Aku harap mereka boleh bangkit kerana ini akan menjadi satu impak psikologi secara negatif yang sangat besar dalam diri mereka. Aku harap kesemua adik-adik yang seharusnya bermain di Piala Dunia bawah 20 ini boleh bangkit dengan segera, dan semoga sepak bola Indonesia kembali menyinar lah. Kita tak mau dengar lah perkara-perkara macam ni, Kish. Dalam pada masa yang sama, sebelum kita nak wrap up, kita mungkin nak ucapkan tahniah juga kepada pasukan PSM Makassar yang menjadi juara Liga Indonesia lepas 20 lebih tahun, aku rasa. Satu kejayaan yang besar. Salah satu sinar
Ya, dalam satu tempoh masa yang agak kelam. mengecewakan dan kelam untuk bola sepak Indonesia.